Baiklah, perkembangan PRK Jepak buat masa ini adalah menyaksikan 7,000 lebih iaitu 7,671 undi tidak rasmi bagi calon Iskandar Turki dari gabungan Parti Sarawak GPS, manakala Stevenson Joseph sumbang dengan 713 undi iaitu tidak rasmi dari parti tempatan di sana. Dan bagaimanapun dalam kita memperkatakan mengenai PRK Dun Jepak ini, kita bersama dengan fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jenerali Amir. Doktor, terima kasih kerana bersama Wani Borneo pada waktu ini. Doktor, untuk kita melihat kepada sebelum saya pergi jauh kepada keputusan tidak rasmi ini dan melihat kepada proses pengundian sepanjang pagi, dari pagi 7.30 hingga 5.30, Datuk melihat, Dr. Jenerali melihat sendiri kepada peratusan keluar mengundi setakat dikeluarkan pukul 4 petang oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu hanya 46% saja yang keluar mengundi menunaikan tanggungjawab. Komen Datuk. Ini satu keputusan yang rendah. Yang antara terendah dalam sejarah. Sarawak terkejutkan dalam betul diperlukan, dan kebimbangan ini sebenarnya telah pun para pemimpin parti Bersejahteraan Raya atau Awang Tengah Ali Hassan dalam tempoh sekitar 12 hari, dan saya percaya ini sebahagian besarnya disumbangkan ataupun disebabkan oleh golongan muda yang sekitar 66% pengundinya belia, manakala sekitar 8% golongan pengundi 18 tahun ekoran daripada pendaftaran automatik yang kini tidak berada di Jepak. Sebahagian mereka berada di luar Jepak kena menuntut bekerja dan sebagainya. Tapi apapun, saya percaya bahawa ini nanti akan beri kesan kepada bagaimana sokongan terhadap dua orang lagi calon, kerana kita yakin berdasarkan laporan awal dan juga sentimen akar ubi, saya sempat ke Bintulu ujung minggu lepas dan minggu lepas, sokongan terhadap GPS dan calonnya Iskandar Turki adalah tinggi. Persoalannya ialah berapa banyak undi yang beliau raih. Kalau peratusan itu berada di paras kurang daripada 50%, maksudnya hanya sekitar 10,500 saja, dan apakah jumlah majoritinya akan meningkat berbanding dengan dulu? Sepasti kalau peratusan jumlah undi itu berlega sekitar 10,000 lebih, 10,500 atau 11,000, sudah pasti akan dapat mengatasi jumlah majoriti yang diraih oleh almarhum Talib pada pilihan raya 2021, iaitu sekitar 4,200 saja. Dan saya menjangkakan Dr. Jenerali, ingin juga saya melihat kepada bagaimana Datuk Amar Awang Tengah ada memberi saranan. Jangan terpedaya dengan pujuk rayu orang untuk tidak keluar mengundi. Tetapi ini adalah maknanya banyak di sosial media mengatakan tak payah mengundi, memang GPS akan menang dan sebagainya. Tetapi Datuk Amar Awang Tengah memainkan peranan penting sebagai pengarah pilihan raya Jepak itu, mengajak orang, walaupun begitu orang tak boleh pandang rendah pada itu. Tugas mengundi itu adalah demokrasi, ini adalah suara rakyat untuk memilih calon. Pandangan Datuk Dr. Jenerali, adakah anak-anak muda ni atau orang yang berada di luar daripada Jepak dan tidak dapat pulang ke atau apa sebagainya, Doktor? Mungkin mempengaruhi. Ya, kita perhatikan daripada visual daripada apa saya amati laporan daripada akar umbi yang mengundi pada pagi tadi dan sepanjang hari ini ialah rata-rata orang yang agak usia 40 tahun ke atas, 50-60 tahun ke atas. Maka manakala itu saluran orang muda itu rendah. Jadi memang betul ini PRK yang bagi mereka tidak akan mengubah sebarang keputusan dari segi jumlah kerusi yang bakal diperoleh oleh GPS dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada isu besar, tidak ada isu panas yang bergelegak di akar ubi. Isu-isu ada itu adalah isu yang biasa, termasuk NCR, soal pembangunan parit perumahan, soal peluang pekerjaan dan sebagainya. Bagi saya
trend ini bukanlah sesuatu yang luar biasa di PRK Jepak ini saja, tapi juga telah pun berlaku di PRK yang lain dan juga dalam PRM di Semenanjung. Doktor, melihat kepada status quo GPS kekal di Jepak dan bagaimana Datuk melihat kepada keputusan PRK Jepak ini dalam konteks kewajaan parti kecil untuk bertanding, sedangkan mereka faham peluang untuk menang itu mungkin, ialah orang kata menang tetapi mungkin tidak mengurangkan sedikit majoriti dan sebagainya. Kita berbicara juga soal kos PRK ini sendiri yang agak besar, dan jika ada kesefahaman antara parti-parti politik tempatan, mungkin lebih baik antara melihat kepada perkara ini, Dr. Jenery? Yang ini demokrasi. Kita tak boleh katakan nak selamatkan wang dan sebagainya. Kalau begitu saya fikir demokrasi akan mati. Jadi adalah menjadi hak mana-mana pihak yang nak menentang GPS atau parti pemerintah ini, baik aspirasi maupun PBK untuk melawan. Tetapi yang saya sedikit kesal ialah mereka ini calon aspirasi, khususnya dari sejak hari pertama lagi sudah mengibarkan bendera putih, sudah mengakui bahawa GPS akan menang. Jadi seolah-olah beliau sebelum turun ke gelanggang lagi sudah mengaku kalah. Yang hendak dilihat sebenarnya mereka harus dari hari pertama lagi berusaha untuk turun berkempen bersungguh-sungguh untuk memenangi rakyat, bukannya menyerah begitu saja semata-mata untuk bertanding. Sehingga akhirnya mereka tewas teruk. Jadi bukan suatu mengejutkan kalau pilihan raya keputusan PRK kali ini menyaksikan jumlah keseluruhan undi yang diraih oleh kedua-dua calon yang menentang GPS itu kurang daripada 1,500 ataupun malah kurang dari 100,000. Malah bukan suatu yang mengejutkan juga. Kedua-dua calon itu akan hilang wang pertaruhan mereka. Okey, Dr. Jenery, 30 second saya ada, 30 saat. Dr. Jenery, apa yang patut dilakukan untuk calon menang GPS ke, walaupun kita tahu dia dah leading 7,000 lebih, apa perlu buat selepas ini di Jepak? Pasti. Dia ada 14 trust. Manifesto 14 trust meliputi pelbagai bidang perumahan, pendidikan, golongan muda dan sebagainya, dan harus menjadi keutamaannya untuk laksanakan sesuatu jangka pendek apa dapat dicapai dalam 2,5 tahun atau 3 tahun, kerana PRN akan datang ni dalam tempoh itu, dan menjadi komitmen beliau untuk melaksanakan, mengotakkan janjinya. Sekurang-kurang mengikut pengamatan saya ada 7 perkara yang beliau bangkitkan. Laksanakan itu, kerana apa yang dibangkitkan itu ada sesuatu yang dapat dilaksanakan, termasuk mewujudkan pengkalan datang. Baik, terima kasih Datuk Dr. Jenery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.